Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala an-nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Salatan tukhrijuna biha min dhulumatil wahmi wa tukrimuna bi nuril fahmi wa tudhi'u lana ma ashkala hatta yafham. Innaka ta'lamu wa la na'lam. Innaka anta 'allamul ghuyub wa innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang berbahagia Tuan Imam Masjid An-Nur Putrajaya, seterusnya barisan pegawai masjid Putrajaya, yang berbahagia hadirin hadirat muslimin muslimat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kita pada hari yang berbahagia ini, Sayyidul Ayyam, Yaumul Jumaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini dan esok hari dan akan datang, insya-Allah mudah-mudahan mendapat keberkatan, mendapat keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hadirin hadirat muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada perkongsian ruang dan peluang yang ada pada kali ini, insya-Allah kita akan berkongsikan beberapa perkara yang mana ia juga perlu diambil perhatian bersama. Tidak kurang pentingnya dalam kehidupan kita pada hari ini yang penuh dengan rancau dan cabaran dan dugaan. Kerana itulah kita dalam kehidupan sebagai khalifah di atas muka bumi ini perlu melalui cabaran dan dugaan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita hendak melaksanakan, bagaimana hendak kita menyelesaikan, bagaimana untuk kita menghadapi cubaan dan dugaan yang berlaku ke atas diri kita. Kerana itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Tidaklah kamu boleh dikatakan kamu ini sudah beriman selagi mana belum kamu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hum la yuftanun, selagi belum kamu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin muslimat bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana sahaja kita berada, dalam keadaan apa jua yang kita lakukan, pasti kita akan menempuh dengan berbagai cubaan dan dugaan. Lebih-lebih lagi suasana sebagaimana yang kita maklum, suasana zaman kini yang penuh cabarannya luar biasa, yang perlu kita hadapinya. Dan bukan sahaja kita ini, jikalau seorang ayah menghadapinya, malah yang kita nak hadapi juga bagaimana kita membawa diri kita, isteri-isteri kita, anak-anak kita terus sama menuntun sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin muslimat bagi Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu dalam cabaran yang telah kita hadapi dan cabaran yang kita akan hadapi dan cabaran yang sedang kita lalui ini, Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan berbagai panduan untuk kita bagaimana untuk kita menghadapi cubaan dan dugaan. Dalam apa jua keadaan, mudah-mudahan dorongan ataupun panduan ajaran tunjuk ajar daripada baginda sallallahu alaihi wasallam ini boleh memandu kita supaya cabaran dan dugaan yang kita hadapi ini tidak lari daripada ajaran syariat daripada Allah Subhanahu wa taala ini sendiri. Dan itulah
kita ini dalam kehidupan kita ini tak boleh lari daripada Islam itu sendiri. Ramai orang salah faham. Kadang-kadang dia membezakan di antara kehidupan itu di sini dengan Islam itu sendiri. Sedangkan dalam kehidupan kita ini, kita perlu meletakkan Islam itu di atas kehidupan, dalam kehidupan kita. Sekiranya kalau kehidupan kita ini tidak diiringi, tidak meletakkan Islam ini, maka akan boleh merosakkan berbagai keadaan dan boleh juga merosakkan, menggelincirkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah menyatukan kehidupan ini dengan Islam itu. Dan inilah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak masyarakat pada ketika itu, di zaman jahiliyah itu supaya kehidupan yang dilalui pada ketika itu jangan lari daripada ajaran Islam itu sendiri. Kerana apa? Kerana sekiranya kalau tidak dibawa Islam di atas kehidupan ini, maka akan merosakkan pelbagai keadaan. Boleh merosakkan diri, boleh merosakkan keluarga, boleh merosakkan perpaduan masyarakat itu sendiri, yang akhirnya boleh merosakkan sistem perpaduan dan negara itu sendiri kalau tidak meletakkan Islam ini diiringi dalam kehidupan yang dilalui, cabaran yang dilalui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dari itulah kalau kita melihat di patahan sejarah bagaimana Nabi dikecam, bagaimana Nabi ditindas, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dipulaukan. Kerana apa? Kerana nak mengajak supaya mereka ini benar-benar menghayati apa yang telah dibawa oleh Islam itu sendiri dalam kehidupan. Sekiranya kalau tidak, maka akan boleh merosakkan suasana masyarakat pada ketika itu. Sehingga Nabi SAW diberi peringatan oleh Abu Jahal pada ketika itu. Wahai Muhammad, kata Abu Jahal, boleh kau nak lakukan ibadah engkau, boleh engkau nak lakukan amalan engkau, boleh engkau nak melakukan apa yang telah engkau anuti itu, tetapi jangan sampai mengganggu apa yang telah kami terima daripada ajaran nenek moyang kami. Ini hadirin muslimin muslimat mati Allah Subhanahu wa taala. Ini dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini tidak senang dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah setelah hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam. Pelbagai cabaran yang dilalui bukan sahaja daripada musyrikin itu sendiri, malahan Yahudi, puak-puak munafik yang berada di Madinah pada ketika itu juga bersekongkol dengan musyrikin Makkah untuk menjatuhkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadirin muslimin muslimat Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Al-Quran, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan bermaksud walan tarda. Mereka ini iaitu puak-puak Yahudi dan Nasrani ini tidak akan pernah redha denganmu wahai Muhammad. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara. Puak-puak Yahudi dan Nasrani ini tidak akan pernah senang, tidak akan pernah redha dengan apa yang telah dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, sehingga engkau menuruti kehendak mereka itu sendiri. Hadirin muslimin muslimat mati Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak pernah redha dengan Islam bukan di waktu zaman Nabi lagi, malah mereka tidak senang dengan Islam sejak daripada sebelum Nabi-Nabi terdahulu lagi, sebelum daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri, mereka tidak pernah senang dengan Islam yang dibawa. Sebagai contoh, kalau kita lihat di dalam sejarah bagaimana di zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, kita tahu bahawa dia ini mempunyai 2 orang isteri. Nabi Ibrahim mempunyai 2 orang isteri. Isteri yang pertama bernama Sarah dan yang keduanya bernama Hajar. Ini yang saya nak tekankan di sini, bahawa cabaran yang dihadapi ini bukan sahaja yang dilalui oleh dalaman, malahan luaran juga. Maka Nabi Ibrahim AS ini berkahwin dengan Sarah. Bertahun-tahun, berpuluh tahun tidak dikurniakan zuriat.
ketika perkahwinan pertamanya dengan isteri pertamanya, iaitu Sarah. Seringkali Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga dikurniakan anak, moga dikurniakan anak. Sehinggalah perbincangan di antara suami dan isteri ini, maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berkahwin seorang lagi bernama Hajar, sebagaimana yang kita tahu. Setelah beberapa waktu, ketika tahun berkahwin dengan Siti Hajar, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim dikurniakan anak hasil daripada isterinya dengan isteri yang kedua, yang bernama Ismail. Nabi Ibrahim dikurniakan anak daripada hasil perkahwinannya dengan isteri yang kedua ini, iaitu Nabi Ismail. Mengikut riwayat mufassirin, ketika itu Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Lama tuan-tuan. Usia perkahwinan ini sangat lama, sehingga mengikut riwayat 85 tahun Nabi Ibrahim baru dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak yang bernama Ismail. Setelah beberapa tahun, mengikut riwayat, setelah 14 tahun usia Nabi Ismail ini, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim dikurniakan lagi seorang anak lelaki dengan isteri hasil perkahwinannya dengan isteri yang pertama, iaitu Sarah, yang bernama Ishaq. Ketika usia Nabi Ibrahim pada ketika itu 100 tahun, 68 tahun, 65 tahun, kemudian selepas 14 tahun Nabi Ibrahim AS lahir, maka dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala 85 tahun. Setelah 85 tahun dikurniakan anak yang pertama bernama Nabi Ismail, dan ketika usianya 100 tahun dikurniakan anaknya yang kedua bersama dengan isteri pertama bernama Ishaq. Maka hadirin muslimin muslimat bagi Allah Subhanahu wa taala, di sinilah bermulanya bangsa Israel itu. Nabi Ibrahim mempunyai anak daripada isteri yang pertama bernama Ishaq. Cerita yang pertama. Nabi Ishaq mempunyai anak yang bernama Yakub. Jacob. Kalau orang-orang sana Yahudi digelar Jacob bin Isaac bin Abraham. Gitu. Jadi bermulanya lah daripada anak Nabi Ishaq ini, iaitu Yakub, lahirlah bangsa Israel. Kerana Nabi Yakub ini nama lainnya ialah Israel. Yakub alias Israel. Hadirin muslimin muslimat bagi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yakub ini berkahwin dengan 4 orang isteri pada ketika itu. Mempunyai anak seramai 12 orang mengikut riwayat. 12 orang. Di antara anak-anak Nabi Yakub ini, antaranya ialah Nabi Yusuf, ada Benyamin, ada Lewi, ada Yahuda, dan ada lagi nama anak Nabi Yakub, seramai 12 orang puteranya. Di sinilah bermulanya nenek moyang kepada Bani Israel Yahudi itu, iaitu di antaranya anaknya yang bernama Yahuda, adik-beradik dengan Nabi Yusuf, lain mak. Ini nama dia Yahuda, ini bangsa Yahudi ni. Jadi akhirnya, oleh demikian hadirin muslimin muslimat bagi Allah Subhanahu wa taala, daripada nasab inilah maka lahirlah bangsa-bangsa Yahudi, Bani Israel itu. Dan sebagaimana yang kita maklum bahawa Nabi Muhammad SAW daripada susur galur Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Bezanya kita dengan fahaman Yahudi ini, hadirin muslimin muslimat mati Allah Subhanahu wa taala, kalau ditanya
peristiwa, sebagai contohnya peristiwa menyembelih anak Nabi Ibrahim di antara Ismail dan Ishak. Kita ini orang Islam mengimani dan meyakini bahawa dan mempercayai bahawa yang hendak disembelih itu ialah Ismail. Beza dengan puak-puak Yahudi ini, dia meyakini bahawa yang hendak disembelih oleh bapanya iaitu Yakub itu ialah Ibrahim, itu ialah Ishak. Kerana apa? Kerana mereka menunjukkan dalil-dalil daripada kitab-kitab mereka. Dan sebagaimana kita tahu bahawa kitab-kitab mereka ini telah ditukuk tambah. Ini hadirin muslimin muslimat mati Allah Subhanahu wa taala. Oleh demikian, maka daripada susur Nabi Ismail alaihi salatu wassalam ini lahirlah Nabi akhir zaman, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh demikian hadirin, kerana itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa aku ini, kata Nabi, aku ini dilahirkan daripada dua bapa yang hendak disembelih. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada susu galur Nabi Ismail. Kenapa Nabi kata begitu? Aku ini, kata Nabi, lahir daripada dua orang bapa yang hendak disembelih. Siapa bapa itu? Iaitu Nabi Ismail alaihi salatu wassalam dan juga bapanya sendiri Abdullah ibni Abdul Muttalib. Kisah bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sama je. Kisah hendak disembelih oleh datuknya Abdul Muttalib. Jarang kita dengar cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana bapanya Abdullah ibni Abdul Muttalib hendak disembelih oleh bapanya Abdul Muttalib itu. Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, hadirin muslimin muslimat Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahawa dia adalah datuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika usia perkahwinannya itu lama tak dapat anak. Cerita dia sama je lebih kurang. Cerita Abdul Muttalib ni sama lebih kurang dengan cerita Nabi Ibrahim. Lama tak dikurniakan anak. Lama kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan satu hari dia bernazar. Ini cerita Abdul Muttalib. Dia bernazar kepada Allah, dia bernazar sekiranya aku ini mempunyai anak yang ramai, maka aku akan korbankan salah seorang daripada mereka. Ini nazar Abdul Muttalib. Sekiranya dia dikurniakan anak yang ramai. Hadirin, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Abdul Muttalib mengikut riwayat dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala seramai 16 orang anak. 10 lelaki, 6 orang perempuan. Ramainya anak yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Abdul Muttalib. Hari demi hari, tahun demi tahun, maka dewasalah anak-anak Abdul Muttalib bersama dengan Abdullah, iaitu bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing sudah dewasa anak-anaknya. Maka sudah sampailah masanya untuk Abdul Muttalib menunaikan nazarnya untuk mengorbankan salah seorang anaknya. Maka buatlah berjumpa dengan seorang pendeta di sana, di kabilah pada ketika itu, berjumpa dengan kabilah, cerita, aku ini nak nazarkan korbankan salah seorang anak aku kerana nazar. Bincang demi bincang, Abdul Muttalib tetap dengan pendiriannya. Kerana apa? Kerana kita tahu bahawa Abdul Muttalib ini orangnya orang yang tidak pernah mungkir janji. Dia ini orang pembesar Abdul Muttalib pada ketika itu, zaman itu. Datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ini orang kenamaan. Ikon lah boleh kata pada zaman itu. Apa yang Abdul Muttalib buat, orang lain nak buat. Apa yang Abdul Muttalib cakap, orang ikut, dengar. Apa yang Abdul Muttalib tak buat, orang ikut pada ketika itu, orang ramai pada ketika itu tak buat. Nak cerita bahawa Abdul Muttalib ini pengaruhnya sangat kuat pada ketika itu. Maka mulalah cabut undi. Nama pertama keluar nama Abdullah. Muslimin muslimat hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala.
Abdullah ini rupa-rupanya anak yang paling disayangi oleh Abdul Muttalib. Ramai-ramai anak, 10 orang lelaki, 6 perempuan itu, anak yang paling disayangi oleh Abdul Muttalib ialah Abdullah, iaitu bapa kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini nak jadikan cerita. Cabut lagi undi, keluar lagi nama Abdullah. Cabut lagi undi, keluar lagi nama Abdullah. Beberapa kali hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluar banyak kali nama Abdullah ibni Abdul Muttalib. Maka beratlah rasanya Abdul Muttalib, tetapi dia kerana tanggungjawab dan juga nazarnya itu, maka dia pasti hendak melaksanakannya. Dia perlu melaksanakan nazarnya itu. Tibalah masanya dan ketikanya untuk dia membawa Abdullah untuk dikorbankan. Datang lagi salah seorang pendeta berjumpa dengan Abdul Muttalib ini ketika nak kejadian ni. Datang lagi salah seorang pendeta yang lain bertemu dengan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, betul ke kau nak ni? Betul ke kau nak korbankan ni? Betul ke? Apa yang kau buat ini nanti orang lain akan ikut. Ini nak cerita pengaruh Abdul Muttalib. Nanti kalau kau korbankan anak ramai, kau korbankan seorang, nanti orang lain semua nak ikut. Nanti orang lain ada anak ramai, seorang kena sembelih. Sebab apa? Sebab nak ikut Abdul Muttalib. Jadi pengaruh Abdul Muttalib itu sangat kuat pada ketika itu. Maknanya dinasihati Abdul Muttalib ini, berbincang dengan orang-orang yang lain, betul ke. Jadi akhirnya mereka mengatakan kepada Abdul Muttalib, okeylah begini, wahai Abdul Muttalib, berapakah tebusan sekiranya membunuh seorang yang merdeka? Berapakah tebusan yang perlu dibayar kepada orang yang membunuh seseorang yang merdeka? Kata Abdul Muttalib, 10 ekor unta. Tebusan kepada orang yang membunuh orang yang merdeka, 10 ekor unta. Kalau begitu, kita jadikan Abdullah ini sebagai tebusan. Kalau cabut undi, kalau namanya Abdullah, maka kita perlu tebuskan Abdullah ini dengan unta, 10 ekor unta. Maka cabut sekali lagi. Yang pertama, nama Abdullah lagi keluar. Maka sudah di situ Abdul Muttalib menebus 10 ekor unta. Cabut lagi, dipendekkan cerita, kali yang ke-10, maka nama Abdullah naik dalam cabutan ini. Maka selepas kali yang ke-10 itu barulah keluar unta. Maknanya kalau satu kali cabut 10 ekor unta, 10 kali cabut 100 ekor unta. Maka selepas itu Abdul Muttalib menebus Abdullah ini dengan 100 ekor unta. Ini peristiwa. Kalau kita lihat di dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada diriwayatkan kisah-kisah yang berlaku di zaman Abdul Muttalib dengan ayahnya Abdullah itu sendiri. Jadi hadirin muslimin muslimat mati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara beberapa peristiwa-peristiwa yang mana bermulanya bangsa-bangsa Israel ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala berakabkan dalam Al-Quran, mereka ini tidak pernah senang dengan apa yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan mencari jalan untuk mengeluarkan orang Islam ini daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu kita hadirin muslimin muslimat Allah Subhanahu wa taala, dalam zaman kita ini yang penuh dengan cabaran dan al-fitan ini, maka perlu kita ambil perhatian bersama. Kerana Allah Subhanahu wa taala mentionkan dengan kalimah walan tarda, bukan dengan kalimah wala. Kalau kita bahaskan tentang kalimah walan tarda ini, bererti mereka ini selamanya tidak akan pernah senang. Oleh demikian, apabila Allah menyatakan dengan kalimah walan, maka orang-orang Islam perlulah sentiasa, sebagaimana mereka sentiasa tidak pernah reda dengan ajaran Nabi, maka kita perlu sentiasa untuk berhati-hati dengan apa jua yang mereka hendak melakukan kepada umat Islam. Hadirin muslimin muslimat bagi Allah Subhanahu wa taala, cabaran yang hadapi ini kadang-kadang boleh
menyebabkan kita ini jauh daripada Islam itu sendiri. Dan moga-moga dengan apa yang telah diberikan oleh, yang telah diwasiatkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah diwariskan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran dan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, peganglah kita ini, gigitlah sunnah Nabi dan juga apa yang telah diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan sekuat-kuat gigitan. Wasunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, wasunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, antu alaihi bin nawajis. Gigit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kuat. Supaya apa? Supaya cabaran dan dugaan yang dihadapi dalam situasi apa juga zaman, maka mudah-mudahan kita ini tidak jauh daripada Islam yang telah dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak boleh berada sentiasa merasakan kita ini sudah berada dalam keadaan yang sangat selesa. Perlu kita sentiasa bersedia, perlu kita sentiasa memperkemaskan diri, perlu kita sentiasa mempersiapkan ilmu pengetahuan, perlu kita sentiasa menerima ilmu. Kerana apa? Dengan ilmu lah ini di antaranya yang boleh menjaga. Dengan ilmu yang benar dan ilmu yang sahih itu, mudah-mudahan boleh menjaga diri kita dan keluarga kita ini mengikuti sebagaimana yang telah digaris panduankan oleh Al-Quran dan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. InsyaAllah mudah-mudahan dengan apa yang telah diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikaji Al-Quran ini, mengaji Al-Quran ini, dikupaskan ayat-ayat Al-Quran ini, dibincangkan bersama tentang hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, diambil perhatiannya, kemudian diamalkan apa yang telah dinyatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ini sendiri. Mudah-mudahan keimanan kita akan teguh, mudah-mudahan takwa kita, mudah-mudahan kita akan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada. Ittaqillah haitsu ma kuntum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kamu berada. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Khulafa ar-Rasyidin, di zaman salafus salih dan kemudian-kemudiannya sehingga kepada zaman kita ini, hendaklah kita tetap teguh meningkatkan diri kita ini, persiapkan diri kita ini dengan berbagai persediaan ilmunya, dengan berbagai persediaan cabarannya itu untuk kita hadapi bersama. Mudah-mudahan kehidupan yang dilalui ini tidak terpisah daripada Islam yang telah dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insya-Allah apa yang telah diberikan panduan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang telah diberikan oleh Nabi, Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu wa taala itu sendiri memberikan panduan kepada kita untuk menjalani kehidupan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala lebih berkualiti, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada kali ini sekadar itu sahaja perkongsian kita bersama yang baik, mulia, sempurna pasti milik Allah Subhanahu wa taala. Kekhilafan dan juga kesalahan daripada bicara saya sendiri, saya mohon ampun dan maaf di atas apa yang telah saya sampaikan pada hari ini. Insya-Allah mudah-mudahan kita akan bersambung pada masa yang akan datang, insya-Allah. Dan saya akhiri dengan kalimah yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.